Pertempuran selama 3 minit membenam 7 orang komunis merupakan sebuah rekod yang sangat cemerlang di dalam banyak kisah-kisah pertempuran di tanah air. Kanopi hutan yang berlapis-lapis sedikit meredupkan bahang mentari, namun kelibat beberapa orang komando sedang cekal melaksanakan rondaan di kawasan tanggungjawab mereka. Basah berjerut dek peluh yang menetes tak henti-henti. Setelah sekian lama membuat rondaan di perbatasan untuk memburu musuh durjana. Setelah mentari tenggelam, mereka akan berhenti untuk berehat. Perdu pohon balak menjadi peneman lelap. Kesejukan malam dilalui dengan hangatnya rindu ke pangkuan keluarga yang ditinggalkan. Hari ini merupakan hari kedua Mahmur dan rakan-rakannya di hutan. Operasi yang disertai beliau pada masa itu adalah Op Gading. Sebagaimana hari-hari terdahulu, selepas meronda sehingga senja, pasukan khas ini akan mencari tempat untuk bermalam. Mahmur, Halal, datang sini kejap. Komandan Trup Lieutenant Ramli bersuara. Ya tuan, jawab mereka berdua serentak. Okey, korang berdua sekarang ni pergi ke kawasan sungai ni buat tinjauan. Arah Lieutenant Ramli menunjuk ke arah peta. Aku bercadang besok pagi kita akan berserapan di situ. Mudah dan senang, dekat dengan pucuk air, sambung Lieutenant Ramli lagi. Baik tuan, terus Mahmur dan Halal bertindak seraya mendengar arahan pegawai mereka itu. Halal, aku rasa kalau tengok kat peta ni tak jauh tempat ni, depan tu je, Mahmur berkata kepada Halal. Itulah, senanglah kerja kita, taklah pergi jauh sangat, balas Halal kepada Mahmur. Mereka berdua terus menuju ke arah anak sungai itu. Selang beberapa minit, mereka tiba di lokasi tersebut. Setelah selesai membuat tinjauan, Mahmur dan Halal segera menemui Lieutenant Ramli untuk memberitahu apa yang telah mereka temui sepanjang tinjauan sebentar tadi. Kicauan burung-burung memecahkan keheningan pagi itu. Mahmur dan seksyennya awal-awal lagi telah bangun. Memang dunia ketenteraan telah melatih mereka untuk bangun lebih awal di waktu pagi. Lieutenant Ramli menghampiri Mahmur. Mo, jom kita pergi ke sungai tempat kau tinjau semalam tu. Kita makan sarapan pagi kat situ. Mahmur serta rakan-rakannya menyiapkan diri serta peralatan mereka. Senjata mula diusung, mereka harus ke anak sungai untuk menikmati sarapan pagi. Secara dasarnya, memang itu adalah tradisi trupnya ketika melaksanakan operasi. Mereka akan memasak dan membungkus hidangan tersebut untuk dijadikan bekal tengah hari. Itu lebih mudah dan ia juga dapat menghindari musuh daripada mengesan kedudukan mereka berdasarkan bau-bauan makanan itu. Mahmur mengetuai seksyennya untuk ke lokasi anak sungai itu. Diajaknya Halal untuk ikut di belakangnya kerana dikhuatiri terlupa jalan. Selepas setengah jam berjalan, mereka masih tidak menemui sungai. Kedua-duanya terpinga-pinga kerana mereka yakin bahawa jalan yang mereka lewati ialah tepat. Mahmur dan Halal berpandangan satu sama lain. Mana sungainya, Mahmur, Halal? Lieutenant Ramli bersuara. Mahmur terus menjawab. Betul tuan, memang ada sungai ke depan ni. Jaraknya memang tak jauh. Lieutenant Ramli memandang tepat ke arah muka kedua-dua anak buahnya itu. Beliau yakin apa yang dikatakan oleh Mahmur adalah benar. Manakan tidak, mana mungkin seorang anggota komando tidak mahir dalam pandu arah. Lagipun beliau kenal benar dengan Mahmur ni kerana rekodnya yang cemerlang. Selain kepakaran beliau mencari arah di dalam hutan, tidak kurang hebatnya. Baiklah, tak apalah, Lieutenant Ramli bersuara. Tak apalah, Mahmur, Halal, kita pergi ke depan sikit, kita cari lagi sungai lain, ujar Lieutenant Ramli lagi. Tapi Mahmur berasa pelik. Biasanya dalam keadaan macam ni, orang tua ni akan marah dan sampai bergetah Mahmur dikejarkan. Mo, tunggu apa lagi? Jom cari sungai lain. Suara Lieutenant Ramli yang begitu tegas menyentakkan mereka dari lamunan. Setelah tiba di sebatang anak sungai, mereka terus mempersiapkan sarapan. Nasi yang telah dimasak dan mestin kecil disumbatkan dengan nasi serta lauk ringsem yang telah dipanaskan. Sekiranya hendak dimakan, mudah, hanya tinggal koyakkan saja bungkusannya. Usai bersarapan, mereka meneruskan rondaan. Backpack galas, senjata diusung, mata mula meliar seiringan dengan kaki mereka melangkah. Truk pimpinan Lieutenant Ramli bergerak ke checkpoint seterusnya. Tiba-tiba kedengaran bunyi agak pelik dari halwa tingah Mahmur.
Mahmur selaku anggota tinjau trupnya terus memainkan peranan, mengangkat tangan memberikan isyarat berhenti kepada trupnya. Tuan Ramli dan rakan-rakannya yang lain semua terpinga-pinga. Ada apa Mo? Kenapa berhenti? Halar bertanya kepada Mahmur. Ada orang ni sebab aku dengar bunyi anjing. Entah-entah kumpulan penjejak musuh, ujar Mahmur berseluruh. Matanya mula melilau, takut-takut muncul terlibat yang tidak diundang. Oi Mahmur, yang tu bunyi kijang lah, bukan bunyi anjing. Kau ni bongok nak mampus, betul-betul marah Halal kepada Mahmur. Mahmur pula ketawa kecil. Di dalam hatinya, manalah beliau pernah tahu bahawa itu adalah bunyi kijang. Tidak pernah seumur hidupnya beliau mendengar bunyi kijang. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di sebuah kawasan permatang yang agak landai. Lieutenant Ramli mengarahkan trupnya untuk berhenti setelah menandakan kedudukan mereka di atas peta. Dan beliau mula memberikan arahan. Okey tuan-tuan, kita berhenti kat sini. Kita hantar anggota yang cedera ke landing point di atas puncak Gunung Gading ni. Ke atas sana nanti ada satu seksyen semboyan dan juga askar Melayu. Lagipun kita dah hampir dengan puncak ni, tegas Lieutenant Ramli. Lepas tu satu seksyen, Sarjan Nordin bawa 10 kali anggota, kita naik ke atas. Sarjan Peter Lim, kau pula bawa satu seksyen untuk laksanakan pemeriksaan perimeter. Sambungnya lagi. Okey Mahmur, kau duduk dekat pangkal pokok besar tu. Kau adalah penanda, faham Mahmur? Mahmur mengangguk tanda bersetuju. Okey, lepas ni semua beri perhatian. Mahmur adalah laluan untuk kita keluar masuk. Sekiranya ternampak kelibat manusia lain, kamu tahu nak buat apa, kata Lieutenant Ramli, seraya semua mengalihkan pandangan ke arah Mahmur. Baik tuan, anggota yang lain menjawab, faham. Jamal dan Halal, korang berdua ikut saya naik ke atas. Kita buat panggilan radio ke atas tu. Ke atas tu terang sikit, dekat bawah ni susah nak cari jaringan. Lieutenant Ramli berkata lagi. Baik tuan, jawab mereka berdua serentak. Mereka pun pergi ke atas bukit untuk membuat panggilan. Selang beberapa ketika, Jamal turun semula ke pangkalan sementara mereka. Ada apa Mal? Mahmur bertanya. Tuan Ramli suruh aku ambil bateri radio untuk tumbang cas dekat semboyan, jelas Jamal. Setelah beberapa lama kemudian, Jamal turun kembali dan seperti biasa, beliau melalui Mahmur lagi. Apa pula kali ni Jamal? Bingung aku tengok kau ni, kejap naik, kejap turun. Itulah Tuan Ramli ni. Dia suruh aku cas semua sekali bateri radio set. Dahlah berat, besar pula bateri ni. Paksalah aku ulang-alik turun naik bukit ni, jawab Jamal dengan spontan. Hati kecilnya tertawa melihat telatah Jamal. Manakan tidak, sudahlah bateri radio set tu besar-besar. Semua seksyen pula harus ditukar semua sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah hari. Meskipun matahari terpacak di atas kepala, namun di bawah limbungan pokok-pokok, suasana sekitar pangkalan mereka redup. Mahmur mengajak Umar untuk menikmati makan tengah hari bersama-sama. Umar, Sulaiman, jom makan, ajak Mahmur. Mereka bertiga ni memang badi rapat. Kalau buat apa-apa pun mesti bersama. Encik Lazim, jom kita makan sekali, ajak Mahmur yang menegur Lazim yang berdiri beberapa ela di belakang Umar yang sedang mencangkung. Tak apalah, korang makanlah dulu, balas Lazim. Sedang mereka berbual-bual kosong sambil menikmati teh yang dibuat oleh Mahmur. Mahmur terdengar bunyi daun kering dipijak oleh sesuatu kehidupan yang diyakini mereka adalah manusia. Baru saja Mahmur hendak menyatakan bahawa Sarjan Nordin dah balik, tiba-tiba Sulaiman berada di sebelahnya menjerit. Ni dia! Memandang tepat ke sebelah Mahmur. Mahmur pada ketika itu sedang berdiri di sebelah permatang tinggi. Dia tidak pasti apakah yang dilihat oleh Sulaiman kerana penglihatan beliau lebih jelas memandangkan posisinya di dalam keadaan duduk dan menghadap bukit. Pada ketika ini, Mahmur mula ternampak betul-betul di hadapannya. Terkejut beliau melihat satu susuk tubuh di hadapannya berpakaian uniform ala-ala gerila, sehingga beliau sangkakan itu adalah anggota Border Scout. Pertemuan empat mata, dunia bagaikan bergerak perlahan. Mahmur dan susuk tubuh itu saling berpandangan dan terpaku kedua-duanya. Mungkin masing-masing tidak percaya apa yang dilihat di hadapan mata mereka. Tiada satu pun penghalang di antara Mahmur dan sekujur tubuh di hadapannya. Otak Mahmur mula terjana. Beliau dengan serta-merta berteriak, "Komunis!" Dan pada ketika itu, Sulaiman terus menjerit,
Apa lagi mau? Tersentak daripada itu, terus beliau melompat ke arah senjatanya yang berada di jarak kira-kira 3 meter di sebelah kanan dari kedudukan mereka makan tengah hari tadi. Nasib baik sudah menjadi kebiasaan Mahmur tidak mengunci senjatanya. Dicapai senjatanya, heavy barrel, terus dicekah dan dilepaskan betilan bertubi-tubi ke arah musuh. Apa yang bermain di fikirannya hanyalah untuk menumbangkan si bangsat yang menjahanamkan negara yang dicintai ini. Selepas kelopak pertama habis, Mahmur ternampak musuh kedua berada di dalam keadaan tertiarap dan masih hidup. Mahmur tanpa berlengah menyambar kelopak kedua dan meneruskan tembakan lagi. Seingat beliau, 3 kelopak digunakan semasa pertembungan tersebut. Habis sudah peluru kelopak yang ketiga, suasana menjadi sunyi dan sepi. "Wei Mo, dah mati ke semua ni?" tanya Hood, salah seorang rakannya. "Engkau pergi ke depan dan buat sentri Mo," sambungnya lagi. Mahmur pun bergerak perlahan-lahan ke hadapan dan melangkah mayat-mayat pengganas komunis yang telah mati akibat pertembungan tadi. Setelah beliau amati, 5 tubuh terkujur layu, berlonggokkan dan 2 lagi tersungkur di sebelah kiri dan kanan musuh, mayat-mayat musuh sebentar tadi. "Clear," jerit Mahmur. Mereka berkumpul semula. Lieutenant Ramli terdengar bunyi tembakan sebentar tadi dan terus turun bersama-sama Jamal dan Halal. "Mo, tak sempat aku nak lepaskan tembak kamu. Kau sapu semua sekali, Mo," ujar Hood. Mahmur perasan juga dengan ekor matanya melihat Hood, Mat Jantan dan Malik bergerak-gerak di sebelah kanan beliau untuk membuat cut-off. "Kau tahu tak, Mo, kami baru terserempak dengan kumpulan ni tadi. Kami ingatkan Sarjan Peter Lim. Tapi itulah pelik juga. Bila saya panggil, dia orang lari," ujar Lieutenant Ramli. "Lepas tu terdengar pula bunyi tembakan daripada engkau. Nasib baik umur aku panjang lagi, Mo. Peluru tu lalu atas kepala aku je tadi. Kalau aku angkat sikit kepala, naya aku," sambung Lieutenant Ramli berseluruh. Jam sudah menunjukkan 5 petang. Lieutenant Ramli mengarahkan semua anggota untuk membawa mayat-mayat tadi bergerak daripada kawasan itu. "Kita kena beralih daripada kawasan ini. Khawatir nanti kalau kumpulan musuh datang untuk ambil kembali mayat kawan-kawan mereka. Esok pagi baru kita bergerak ke landing point untuk hantar mayat-mayat ni," arah Lieutenant Ramli. Mereka bergerak sekitar 1 kilometer daripada kawasan pertempuran tersebut. 7 mayat pengganas komunis yang berjaya ditumpaskan oleh Mahmur. Pada malam itu, mereka tidur bersama-sama dengan mayat musuh. "Okey Mahmur, malam ni aku bagi engkau off duty guard. Engkau boleh tidur malam, sebab engkau adalah hero pada malam ni," kata Lieutenant Ramli. Apalagi seronoklah seorang brevet dapat berehat dan tidur dengan sepuas-puasnya. Namun, beliau bersyukur. Nasib baik musuh tidak memulakan langkah terlebih dahulu. Jika tidak, pasti merekalah yang tidur lena pada malam itu. Mahmur dan rakan-rakannya mengusung mayat pengganas komunis ke puncak Gunung Gading. Beginilah kisah seorang wiranegara, iaitu Pegawai Waran II Mahmur Said, dan beliau dilahirkan pada 30 Oktober tahun 1942 di Parit Sulong, Johor, dan merupakan anak keempat daripada 12 orang adik-beradik. Dan beliau pernah menerima latihan daripada 40 British Commando di Kem Majidi pada tahun 1965. Beliau menerima pingat PGB daripada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Tuanku As-Sultan Ismail Nasaruddin Shah pada 5 Julai tahun 1968 di atas keberaniannya dan kecemerlangannya di dalam melaksanakan tugas bersama Regimen Gerak Khas Malaysia, kini GGK. Satu operasi di Gunung Perigi yang terletak di Kompleks Gunung Gading, Lundu, Sarawak. Dalam kejadian tersebut, beliau yang bertugas bersama-sama rakannya di dalam trup nombor 1 RGKM telah 3 hari berada di situ bagi memburu satu kumpulan antara 8 sehingga 15 pengganas komunis Gerila Rakyat Sarawak atau PGRS, satu serpihan daripada PARAKU, iaitu Parti Komunis Kalimantan Utara. Kejayaan Pegawai Waran II Mahmur yang telah mencipta sejarah dan tidak pernah dipecahkan sehingga kini ialah: yang pertama, anggota komando yang pertama menumbangkan musuh sejak penubuhannya pada tahun 1965. Yang kedua, berjaya membunuh musuh yang paling ramai dalam satu operasi
secara bersendirian. Yang ketiga, berjaya membunuh musuh paling ramai dalam masa paling singkat, iaitu 7 musuh di dalam tempoh masa 3 minit.